Hola Mamas and Papas, hari ini Dr. Mama bawakan untuk Ola dan Oli Discovery ke dunia Dr. Mama sendiri, iaitu dunia pendengaran. Sempena 3 hari bulan 3, Hari Kesedaran Pendengaran Sedunia yang telah disyorkan oleh World Health Organization. So obviously it's a World Hearing Day today, 3 hari bulan 3. So harap-harap kita dapatlah share sedikit sebanyak apakah kepentingan pendengaran untuk ibu bapa dan juga anak-anak tahu dari segi kanak-kanak punya sektor lah. Sebab hari ini kita ada juga interview bersama one of my senior audiologists di Eartistic Hearing and Physiotherapy Center. So kat sini kita akan discuss tentang newborn hearing screening. Kita akan cakap pasal apakah kepentingan ujian pendengaran sebelum masuk darjah 1 dan apa yang kita nak tengok dalam perkembangan pertuturan kanak-kanak dari sudut pendengaran. Sebelum kita interview kita punya tetamu hari ini, jom kita tengok apa ada dekat dalam soundproof room Dr. Mama ni. Soundproof room. Ini kalau let's say you pergi most of Eartistic Hearing and Physiotherapy Center, color dia macam ni sebab ini color Eartistic. Okay, so apa yang ada dengan Dr. Mama sekarang ni? Kita ada headphone. Ni adalah macam mana kita nak test pendengaran, kita kena gunakan headphone. Mesti ada bunyi masuk dari telinga kan. So kita akan pakai headphone ataupun insert earphone. Yang itu lain sikit rupa dia terus masuk ke telinga. Tapi generally this is the headphone. Kalau dalam dunia pendengaran, kalau nampak warna merah itu sebelah kanan dan biru adalah sebelah kiri. Okey, terlampau teknikal kan? Alamak, tak payahlah cerita banyak-panjang kan pasal teknikal. Yang kesimpulannya, kita memang buat ujian pendengaran dalam bilik kedap bunyi ni. Tapi untuk kebanyakannya umur, kalau kanak-kanak kita start daripada umur 4 tahun ke atas. Janji dia boleh dapatkan instruction yang betul, kita boleh gunakan headphone ni. Tapi ada juga cases di mana anak-anak susah nak pakai headphone. Yang itu kita akan bekerjasama dengan occupational therapist untuk dia biasakan memakai sesuatu di atas telinga. Okey, untuk adults macam kita yang dah besar ni, inilah cara kita pakai buat ujian pendengaran. Setiap kali kita bunyi dengar beep, kita akan press the button untuk memberitahu audiologist yang kita dengar bunyi tu. Dan tahu tak ada berapa bahagian telinga? Tahu tak ada berapa bahagian telinga? Ting ting ting. Okey, jawapan dia adalah 4. Kita ada luar telinga, tengah telinga, dalam telinga. So luar telinga, tengah telinga, dalam telinga, dan sebenarnya kita mendengar di dalam otak kita. Bukan di telinga ya. Telinga ni pintu sahaja. Tapi kalau pintu pun rosak, macam mana nak sampai ke otak? Betul tak? Dan orang semua tak tahu, kenapa anak lambat cakap? Kenapa anak tak boleh bercakap? Sebab mungkin pintu dia tak buka untuk dapatkan input. Macam mana nak bercakap kalau input tak masuk? Betul tak? So no input, no output. And people always say, rubbish in, rubbish out. So, make sure input yang masuk tu adalah berkualiti untuk pertuturan yang berkualiti. Tapi kalau risau, anak tak bercakap lagi, first kali kita kena buat apa? Buatlah ujian pendengaran dulu di mana-mana tempat yang ada audiologist yang betul-betul bertauliah. Okey? Dekat Eartistic memang semuanya bertauliah, termasuk Dr. Mama dah almost 20 tahun dalam dunia pendengaran. Okey, Dr. Mama dah cerita pun tentang bahagian-bahagian telinga yang ada. Tapi jom kita pergi jumpa kita punya tetamu hari ini dan kita banyakkan lagi borak tentang pendengaran kanak-kanak. Jom. Hola Mamas and Papas again. Hari ni Dr. Mama bawakan Atika Soleha, kita punya senior audiologist yang ada dekat TTDI Kuala Lumpur. Hai Atika. Hai Dr. Shah. Okay, so Atika sebenarnya apakah profession Atika? Mungkin kita boleh share apakah yang Atika buat selama ni? Okay, my profession is as audiologist. Audiologist ni kita fokus kepada hearing test dengan balance test lah. Untuk semua kategori umur lah, daripada baby sampai ke orang dewasa. So basically itulah kepakaran kami sebagai seorang audiologist. Betul. Betul. So kalau ada soalan tentang pendengaran, Mama and Papas bolehlah tinggalkan komen di bawah. Tapi sebelum tu Dr. Mama nak tanya Atika dulu. Okey, dia terkejut tau sebab kita last minute. Atika, Dr. Mama nak interview ni. So kita hari ni kita borak-borak santai, tapi basically biarlah Mama and Papas dapat belajar sesuatu. So hari ni kita dah buat pun satu test untuk anak kecil ya. Betul. Apakah kepentingan newborn hearing screening ini di orang kata serata dunia? Okey. Apakah pendapat Atika? Okay, so newborn hearing screening ni sangat penting lah untuk baby. Sebabnya kita nak tahu perkembangan dari segi dia punya pendengaran. Sebab pendengaran ni sangat penting untuk develop speech dan language lah.
So lagi cepat kita detect, lagi cepat kita dapat intervensi awal lah untuk kanak-kanak. Betul tu. So basically sekarang ni dekat Malaysia kita pun dah kebanyakan hospital dah ada pun newborn hearing screening. Betul. Tapi mungkin ada masih lagi hospital ataupun hospital kecil-kecil yang mungkin tak ada lagi servis newborn hearing screening. So kalau tak tahu nak pergi mana, boleh datang ke kami di Autistic Hearing and Physiotherapy Center di seluruh Malaysia. Okey, seluruh Malaysia, besar betul kita. Okey, anyway, from your perspective lah, kalau macam budak-budak sekolah pula, bilakah mereka ni patut buat ujian pendengaran? Ada ataupun sebenarnya tak payah dah? Kalau let's say bila dilahirkan, dia kita buat newborn hearing screening, patut dah tak ada masalah. Adakah considered confirm tak ada masalah ataupun sebenarnya kena datang balik buat ujian pendengaran? Okey. Walaupun masa dah lahir, kadang-kadang setengah hospital sebelum discharge dia akan buat newborn hearing screening. Katakanlah result tu adalah normal. Tak semestinya normal tu kita tak perlu buat apa-apa, tak payah risau apa-apa. Sebenarnya selepas dah normal tu pun result dia biasanya akan tulis pass lah. Bila PAS tu, mama dengan papa still kena monitor dia segi pertuturan dia. Okey, sebabnya hearing loss ni boleh berlaku di segala peringkat umur lah. Dia bukan lepas baby normal, lepas tu dah tak ada masalah. Dia boleh jadi bila-bila sahajalah. So sebagusnya lah sebelum masuk sekolah, check lagi sekali dari segi hearing. Macam mana tahap pendengaran dia lah. Sebabnya dekat sekolah dia ada banyak bunyi lah, bunyi bising. So kalau kita boleh detect, dari sebelum masuk sekolah kita tahu, anak ni ada masalah pendengaran, so kita boleh bantu dia lagi dari awal lah. So sebab dia dekat sekolah, dia akan ada social skill, dia nak belajar dari segi education dia. So perkembangan bahasa dan hearing ni sangat penting lah untuk kanak-kanak. Betul-betul, sangat betul. Dr. Mama pun agree dengan Atika, sepatutnya kita tak boleh ambil ringan walaupun results newborn screening tu normal ataupun PAS lah selalunya, tapi sebab dia screening saja. Kita tak dapat do the whole picture. So sebaik-baiknya sebelum masuk sekolah, darjah 1 kenalah buat ujian pendengaran sebab lebih dinamik, lebih bising dalam kelas. Dan apakah tujuan kita hantar anak ke sekolah? Adalah untuk belajar. Dan kalau let's say nak dapat input, memanglah anak kita sukar untuk belajar. Lagi-lagi kalau kelas kita at least 40 orang ya dalam satu kelas. Betul. So itu normally kelas sebesar itulah kan. So nanti dia nak kena compete dengan orang bising dan sebagainya. Okey Atika, sebenarnya kita ni adakah dilahirkan baru ada organ pendengaran ataupun sebenarnya organ pendengaran ni jadikan awal lebih lagi? Bila agak-agaknya? Tahu tak Mama dan Papa, bila kita punya pendengaran ni dijadikan? Atau bila kita punya organ pendengaran ni siap? Okey, siap Siap lah. Siap orang kata complete lah. Okey. Sebenarnya organ pendengaran ni daripada kandungan lagi dah ada develop organ pendengaran. Kalau ikutkan lebih kurang 100 hari lah dalam kandungan dah ada develop organ pendengaran lah. Tapi organ pendengaran ni dia matured bila dia lahir tu, dia dah matured lah. Sebab tu kalau kita tengok mama dengan papa dulu, dia selalukan mainkan ayat-ayat Al-Quran. Sebab baby sebenarnya dah boleh dengar lah dalam kandungan. So maturednya sebenarnya bila dah lahir dia dah fully matured lah. Sebab tu kalau kita detect awal, kita tahu lahir tu, sebabnya lahir tu dah berapa dah usia dia kan. So kita tak nak gap dia tak dengar tu terlampau lama. Sebab tu pentingnya kita detect dari awal. So kalau lah day pertama kita dah tahu dia ada masalah pendengaran, kita boleh intervensi awal lah. Betul. Itu sangat-sangat penting ya. So basically itulah orang kata 100 hari dalam orang kata dunia. Bukan dekat luar ya, bukan luar rahim ya. Basically dah ada dalam kandungan tu, memang dah ada pendengaran. Sebab itulah kita ada ibu bapa yang letakkan bunyi-bunyi, ada Al-Quran, ada yang orang kata masa zaman saya dulu bersalin mengandung, letak bunyi dung 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 dung, katanya elok untuk untuk heartbeat lah, untuk calm lah, untuk emosi lah. Tak tahulah. Tapi so far anak saya alhamdulillah sihat lah. Itu yang penting kan. Betul. So but the point is, kenapa is because kita 100 hari dah pun ada pendengaran yang actually lengkap. Mungkin belum mature. Bila dilahirkan baru matured enough kan. Betul. Yes. So bila sebenarnya anak-anak kita ni dah kena jaga pendengaran? Bila kena jaga pendengaran? Okey, sepatutnya selepas lahir je dah start jaga pendengaran lah. Okey, cara nak jaga pendengaran ni basically mama dengan papa
sekarang ni banyak guna cotton bud kan. So untuk terutamanya baby, tadi pun ada patient saya pun dia kata, oh baru bersihkan telinga. Itu kita dah risau dah, sebabnya maksudnya dia gunakan cotton bud. Sebenarnya untuk kanak-kanak terutamanya jangan guna cotton bud lah. Walaupun kita kata itu cara nak bersihkan, itu bukan cara yang selamat lah. Sepatutnya cara yang betul ialah selepas mandi kita lap telinga supaya waktu tu tahi telinga agak cair. So bila dia cair kita senang nak lap. Dan mekanisme telinga kita sendiri sebenarnya dah ada sistem untuk tahi telinga tu keluar. Tapi kalau kita masuk cotton bud, tahi telinga tu masuk ke dalam. So itu sebenarnya bukan cara yang terbaik lah untuk menjaga telinga. Tu Atika dah cakap so Dr. Mama ulang sekali lagi, betul, jangan ada apa-apa pun yang masukkan dalam telinga selain daripada siku. Itu namanya trik. Sebenarnya tak boleh masukkan apa-apa dalam telinga. Siku pun tak sampai kan. So basically point dekat sini ialah kalau jumpa ENT, jumpa audiologist, kami punya nasihat simple je. Jangan korek telinga. Sebaik-baiknya jangan buat apa-apa kat telinga tu, sebab dalam telinga kita ada rambut telinga yang naturally bawakan tahi telinga tu keluar. Betul. So itulah sebenarnya yang terbaik adalah biarlah dia lakukan secara natural. So let's say anak tu terlampau banyak tahi telinga, apa yang mamas dan papas boleh buat? Okey. So kalau anak terlampau banyak tahi telinga, seelok-eloknya ialah berjumpa dengan doktor. Sebabnya doktor ada cara yang betul untuk keluarkan tahi telinga. Sebabnya cara yang kita buat tu korek ataupun apa-apalah, guna candle ke sekarang kan. Ada macam-macam cara lah. Orang kata kita tak nak cakap lah cara apa, sebab semua tidak digalakkan. Betul. So cara yang paling selamat ialah berjumpa dengan doktor untuk keluarkan tahi telinga tu lah. Betul. So okay, so kita dah cakap pasal penjagaan telinga, kita dah cakap orang kata next is actually penjagaan pendengaran. Okay, so basically bila kita dah dilahirkan, memanglah mungkin kita buat newborn hearing screening tu, hearing tu normal. Tapi sebenarnya boleh ke telinga tu tahan normal sampai bila-bila? So itu soalan dia kan. So Atika, adakah telinga kita akan normal sampai bila-bila? Okey, sebenarnya pendengaran ni ada risiko lah. Dia tak adalah normal sampai bila-bila. Dia ada beberapa risiko yang menyebabkan pendengaran kita tu ada masalah. Sebagai contoh, kita dah terdedah anak kita sejak dari baby lagi pergi konsert ke pergi tempat-tempat yang bising. Itu akan menambah risiko untuk anak itu ada masalah pendengaran. Selain daripada itu, contoh, katakan selalu guna cotton bud, terkena gegendang telinga, gegendang boleh bocor, itu pun boleh menyebabkan pada masalah pendengaran lah. Betul tu. So basically penjagaan pendengaran dan telinga sebenarnya seumur hidup. Betul. Kita nak dengar daripada kecil untuk belajar. Bila kita dah besar, kita nak kerja, nak berkomunikasi dengan kawan-kawan dia tempat kerja, dengan bos dan dapatkan orang kata instruction yang betul. Lepas tu bila kita dah berumur, kita nak bertutur dengan cucu. Takkan tak nak dengar, betul tak? So kita make sure sebagai ibu bapa, kita mamas dan papas kenalah jaga, tolong anak kita daripada awal. Sebab dalam kita punya organ pendengaran, kita ada rambut telinga. Rambut telinga tu sebenarnya dia akan mati kalau terlampau banyak pergerakan, orang kata wear and tear, dan bila dah mati dia tak boleh nak hidup balik. So sebenarnya kita perlulah memakai ear protection. Ear protection. Basically ear protection tu sangat penting. Bukanlah cakap kita tak boleh enjoy hidup, betul? Kita boleh enjoy hidup, tapi mestilah jaga kekuatan yang kita dengar tu. So make sure headphones yang kita beli untuk anak kita tu dia ada limiting loudness. So pernah dengar tak dangerous decibel? Atika, mungkin kita boleh cerita sikit pasal dangerous decibel. Okey, dangerous decibel ni adalah di mana selepas cutting point ni dia adalah berbahaya kepada pendengaran kita. Okey, kalau ikutkan tahap yang berbahaya kepada pendengaran ialah 85 desibel dan ke atas lah. Dan dia ada masa 85 berapa jam je kita boleh berada di tempat yang bising tu. So bila kita contoh kalau nak enjoy ada konsert ke atau teater ke yang muzik yang kuat, kita kena letak limit masa berapa lama kita perlu berada di tempat tu lah. Atau kita pakai ear protection. Betul, ear protection lah. So ear protection ni pun bergantung kepada tahap kekuatan bunyi dekat tempat tu. Kalau lagi kuat, ear protection tu mungkin kena double. Okey? Betul. Kalau Dr. Mama boleh tambah sikit. So basically dangerous decibel Dr. Mama selalu sarankan 80. 85 tu dah dangerous betul lah. Betul. So 80 dB tu adalah actually persekitaran kita di luar. Dan kita hanya boleh spend 8 jam sahaja. Macam apa yang Atika cakap tadi. Semakin kuat, semakin pendek masa kita boleh
expose kepada bunyi yang kuat itu. Okay, so 80, 8 jam, 85, 4 jam, makin sikit kan, 90, 2 jam, dan obviously makin banyak lah. And ada juga ibu bapa yang suka bawa anak pergi tengok F1, so make sure anak-anak pakai ear protection. Itu bukan dangerous je, itu beyond dangerous kan, betul tak? Mungkin beyond 90 dB lebih daripada 90 dB. So sebenarnya kita ni duduk dalam dunia yang penuh dengan bunyi. Betul. Bunyi dan bising lah. Bising. Tak boleh nak lari kan. Itulah lumrah kita unless kita duduk dekat space yang tak ada bunyi. So sebab itu kita kena sentiasa menjaga pendengaran. Okey, apa lagi efek kalau kita terdedah dengan bunyi bising selain daripada masalah pendengaran? Apa lagi efek yang berlaku dengan telinga kita kalau terdengar bunyi yang terlalu kuat lama sangat? Apa yang boleh berlaku, Atika? Okey, sebenarnya bila kita secara anatomi lah kita cerita, bila kita terdedah pada bunyi yang kuat, dalam organ pendengaran di bahagian dalam telinga kita ada koklia. Dalam koklia tu dia ada hair cell ataupun panggil rambut lah. Bila terdedah pada bunyi yang terlampau kuat, lama kelamaan rambut-rambut ni akan rosak dan mati. Sebab itulah kita ada masalah pendengaran. Dan on top of that, kita juga ada nerves beyond telinga. And sebenarnya ada satu lagi terma iaitu tinnitus. Telinga orang kata berdesing, berdengung, berdenging, apa-apalah. So itu juga efek kepada bila kita expose kepada bunyi yang sangat bising. Just nak share lah, Dr. Mama sendiri ada tinnitus. Dr. Mama start tinnitus umur 11 tahun sebab Dr. Mama dulu banyak buat performing arts dekat atas stage dan suka duduk tepi speaker. Kononnya cool, tapi sebenarnya tak cool. Kalau ada orang explain kat Dr. Mama masa awal-awal dulu, mungkin Dr. Mama tak ada tinnitus. So di sini kita nak share kepentingan penjagaan pendengaran daripada usia muda, daripada baby sampailah ke dewasa. So hopefully sharing Dr. Mama dengan Atika hari ini dapat membantu mamas dan papas di luar sana dalam memahami dunia pendengaran sempena Hari Kesedaran Pendengaran Sedunia. Okey, Atika, ada tak apa-apa lagi nak cerita ataupun nak advice kepada mamas dan papas di luar sana tentang pendengaran? Okey, saranan saya kepada mama dengan papa, okey, walaupun dulu pernah ada hearing test normal, tak semestinya dia akan sentiasa normal. So, kalau mama papa ada concern berkenaan dengan pendengaran, tiba-tiba panggil anak tak menjawab ataupun tiba-tiba anak suka sangat buka volume TV terlampau kuat. So, at any time of age boleh datang untuk buat pemeriksaan pendengaran. Okey, so sebabnya lebih baik kita berjaga-jaga daripada kita menyesal di kemudian hari. Sebabnya period untuk anak untuk belajar bukan saja dari segi akademik tetapi dari segi social skill dia sangat penting. So pendengaran dan bahasa dan pertuturan sangat penting untuk kanak-kanak. Betul. So early detection is the key. Prevention is always better than cure. Dan ramai tak tahu kepentingan kami sebagai audiologist, sebagai orang kata saringan yang pertama untuk mendapatkan anak punya pertuturan dan bahasa sebaik mungkin. So again, thank you so much Atika. Hari ni memang orang kata Dr. Mama suka hati je. Atika, jom kita nak interview. Alhamdulillah dapat jawab semua soalan yang Dr. Mama nak share bersama mamas dan papas di luar sana. So if ada soalan boleh tinggalkan di komen. Jangan lupa like, share kita punya information ni kalau anda rasa bermanfaat. Dan kalau nak tahu lebih lanjut tentang audiologi, tentang pendengaran, boleh follow kami di Eartistic Malaysia di IG dan juga Eartistic Hearing and Balance Center di Facebook. Belum tukar lagi ya, Physiotherapy Center, tapi dia masih lagi Eartistic Hearing and Balance Center. Dan sini ada Atika Soleha, boleh datang ke Taman Tun kalau nak tahu lebih lanjut tentang anak punya pendengaran ataupun diri sendiri. Okey, so dengan itu terima kasih Atika Soleha kerana meluangkan masa, dan juga terima kasih mamas and papas kerana meluangkan masa dan belajar bersama kami. Okey, hola and bye. Assalamualaikum.